Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan pembelajaran kita hari ini dalam topik elektrolisis larutan aqueous. Sebelum tu, awak bolehlah buat imbasan semula. Ingat semula yang kita dah belajar sebelum ni iaitu elektrolisis sebatian leburan. Dia tetap melibatkan sebatian ion, tetapi yang sebelum ni awak belajar dia dalam keadaan leburan, dan hari ini awak akan belajar elektrolisis bagi sebatian ion dalam keadaan larutan aqueous. Okay, dengan Cikgu Wani. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous. Kena ingat 3 faktor ni. Faktor yang pertama ialah kedudukan dalam siri keupayaan elektrod Y. Selepas ni nanti untuk siri ni cikgu akan tulis dalam bentuk yang paling ringkas sekali. Cikgu akan guna singkatan SCAP. Okay. SCAP adalah siri keupayaan elektrod Y. Dan untuk faktor yang pertama, dia ada 2 syarat. Macam mana awak nak decide awak nak guna faktor yang mana, awak kena rujuk kepada syarat ni. Untuk faktor yang pertama, syaratnya yang pertama ialah larutan ataupun elektrolit yang digunakan mestilah cair. Yang kedua, elektrod yang digunakan mestilah elektrod karbon. Okay, 2 syarat ni, larutan cair dan elektrod karbon. Faktor yang kedua ialah kepekatan elektrolit. Jadi dalam faktor kepekatan elektrolit, awak akan perhatikan anion. Adakah anion ini melibatkan klorida, bromida dan iodida? Jika larutan tu adalah larutan pekat dan dalam larutan tu, dalam elektrolit tu ada ion klorida atau ion bromida atau ion iodida, barulah kita boleh gunakan faktor kepekatan elektrolit. Dia actually bahagian katot tak berubah. Yang berubah hanyalah di bahagian anode, sebabnya dia melibatkan anion. So, perubahan hanya di anode. Faktor yang ketiga ialah jenis elektrod. Elektrod yang kita guna, satunya sama ada awak tengok dia guna elektrod karbon ataupun dia guna selain daripada karbon. Kalau dia guna elektrod karbon, jadi elektrolisis tu tak ada bagi kesan sangat. Kita tak perlu pun guna faktor jenis elektrod. Awak boleh guna faktor yang pertama, sebab faktor pertama memang kena guna elektrod karbon. Tapi kalau dia guna selain daripada karbon, barulah kita gunakan faktor jenis elektrod. Okay, ini adalah SCAP, siri keupayaan elektrod Y. Okay, daripada siri keupayaan elektrod Y, yang penting ni E0. Awak perhatikan E0, nilai dia berapa? Kalau nilai dia akan bermula dengan nilai yang paling negatif. Alright, nilai yang paling negatif ni akan lebih mudah discharge di anode. Manakala nilai yang kurang negatif ataupun nilai yang lebih positif, okay, dia lebih mudah untuk discharge di katot. Let's say lah awak ada 2 ion. Awak ada H plus dan Cu2 plus. Ini cat ion. Kan? Bila cat ion dia akan pergi ke katot. Jadi awak kena tengok kat mana H plus dengan Cu2 plus. Ini H plus, ini Cu2 plus. Bandingkan nilai dia. Okay, H plus 0.00, Cu2 plus 0.34. Jadi awak akan pilih yang mana yang paling positif. Antara 0.00 dengan 0.34, yang mana lebih besar nilai dia? Ini kan lebih besar. Jadi Cu2 plus yang akan dipilih untuk discharge di katot. Dipilih untuk discharge bermaksudnya
Cu2 plus tu akan terima elektron untuk jadi Cu. Yang ni discharge lah nama dia. Dinyah cas. Cas dah tak ada. Tadi ada cas kan? Sekarang dah tak ada cas. Itu maksud discharge. Kita tengok dulu faktor yang pertama. Kedudukan dalam sel keupayaan elektrod piawai ataupun SCAP. Semakin negatif nilai E0, semakin mudah dipilih untuk dinyah cas di anode. Yang paling negatif. Dan tadi dia macam ni, bila melibatkan sel elektrolisis, larutan aqueous, awak akan ada. Larutan aqueous awak ingat dia memang campur dengan air. Jadi penceraian separa air akan menghasilkan ion H+ dan ion OH negatif. Bagi larutan apa? Katakanlah larutan dia CuSO4. So ion yang hadir ialah Cu2+ dan SO4 2 negatif. Daripada sini awak kena pilih. Okey, untuk ke anode kita ambil anion. So anion yang kita ada ialah OH negatif dan juga SO4 2 negatif. Ini dua ion. Dua anion ni bergerak ke anode. Okay. Jadi macam mana? Kita nak pilih satu je ion untuk discharge. Satu sahaja ion untuk discharge. So cara pilih dia, awak pilih yang nilai E0 dia lebih negatif. Antara OH negatif dan SO4 2 negatif, yang mana yang nilai dia lebih negatif? Kita tengok ya, kita tengok SCAP. Okey, kat sini. Antara OH negatif dan SO4 2 negatif. Mana SO4 2 negatif? Okay, SO4 2 negatif tak ada dalam SCAP yang dekat dalam sini. Jadi kita anggap dia di bawah lagi. Okay, di bawah lagi. So mungkin, nilai dia akan jadi lebih positif. Okay, so OH negatif plus 0.4, SO4 2 negatif dia plus higher, lebih banyak, lebih tinggi nilai dia. Jadi yang mana satu yang kita nak pilih untuk anode, kita pilih yang lebih negatif ataupun yang kurang positif lah, iaitu OH negatif. Jadi OH negatif yang kita pilih ni akan di-discharge, dipilih untuk dinyahcaskan di anode. Apa yang terjadi? 4OH minus akan discharge menjadi 2H2O plus O2 plus 4E. Manakala semakin positif nilai E0, semakin mudah dipilih untuk dinyahcaskan di cation. Right, so awak pilih yang cation, H plus dan juga Cu2 plus. Tadi kita dah tengok kan nilai untuk Cu2 plus lebih positif. Dia berada di bawah hidrogen, nilai dia 0.00. Jadi Cu2 plus di bawah hidrogen bermaksud nilai dia lebih positif. So kita akan pilih Cu2 plus untuk dinyahcaskan dengan cara menerima elektron untuk menghasilkan Cu. Jadi inilah Cu2 plus lah yang akan dipilih untuk dinyahcaskan di cathode. Jom kita tengok contoh yang pertama, elektrolisis dengan menggunakan elektrolisis asid hidroklorik. Kat sini asid hidroklorik, okey, dengan menggunakan elektrod karbon. Nanti awak jawab soalan muka surat 25, ada contoh 1 kat dalam modul bab 1 awak. Yang tu dia guna asid sulfuric. Yang ni cikgu tunjuk asid hidroklorik. Okey, di anode. Mula kita kena pasti dulu yang mana anode dengan cathode. Macam mana nak kena pasti? Okey, ini elektrod karbon. Awak tengok elektrod yang sebelah kiri ni dia connect kepada terminal positif kan. Yang panjang ni terminal positif, yang pendek terminal negatif. Yang ni pula connect kepada terminal negatif. Jadi
Yang positif ni adalah anode, yang negatif ni adalah elektrod kathod. Dan apa yang kita kena buat? Kita kena keluarkan dulu ion-ion yang hadir. Ion yang hadir. Bila melibatkan larutan, macam mana tahu dia larutan ke leburan? Dia akan tulis. Okay, dia akan tulis larutan atau leburan. Yang ni asid hidroklorik. Jadi yang ada ialah H plus dan juga Cl negatif. Asid kan, dia hanya menunjukkan sifat dia apabila dilarutkan dalam air. So ini mesti ada campur dengan air. Okay, bila ada air akan mengion separa kepada H plus dan juga OH minus. So H plus dah ada, okay, OH minus. Kita tambah lagi satu, ion yang hadir ialah OH minus. Okay, so 3 ion yang hadir, kita gerakkan ion tu ke bahagian masing-masing. Ingat, anion bergerak ke anode, cation bergerak ke cathode. So dekat anode, ion yang hadir anion. Yang mana anion? Klorida dan hidroksida. Okay, Cl negatif dan OH negatif. Di cathode, okay, cation, cathode, cation, H plus. So ion yang hadir ialah H plus. Senanglah kalau satu je ion dan tak ada pilihan, kita tak payah pilih yang mana. Okay, kemudian kita kena pilih ion yang akan discharge. Ion yang terpilih untuk discharge. Macam mana nak pilih antara Cl minus dengan OH negatif ni? Kita, okay, ini anode kan? So nak pilih yang anode, kita kena pilih yang paling negatif. So kita refer kepada siri keupayaan elektrod piawai antara Cl minus, okay, klorida dan juga hidroksida. Alright, nak tunjuk ni. Hidroksida 0.4, klorida 1.36. So antara dua ni yang mana yang lebih negatif? Anode kena pilih yang lebih negatif. Dua-dua positif kan? Tapi yang ni lah yang lebih negatif sebab nilai dia lebih kecil. Dia kurang positif. So kita pilih OH minus. Okay, yang terpilih untuk discharge ialah OH negatif. Okay, kenapa kita pilih dia? Kerana nilai E0 lebih negatif. Ataupun awak nak tulis kerana nilai E0 kurang positif pun boleh juga. Okay, ion yang terpilih untuk discharge di cathode. Ada pilihan ke tak? Pilihan ni at least kena ada dua kan? Ni tak ada pilihan lah, satu je. So of course lah H plus yang akan dipilih untuk dinyacaskan. Tak ada reason kerana dia seorang je. So kita tak ada pilihan. Seterusnya, kita nak buat apa lagi? Bila dah terpilih ion tu dan kita buatlah setengah persamaan. Okay, awak dah pilih OH negatif kan? Macam mana nak ambil persamaan dia? Ada dekat mana? Dekat skep tadi. Okay, ni. O2 plus 2H2O plus 4E to produce 4OH negatif. Okay, ini yang awak akan tulis. Tapi sebab ini dekat anode kan? Anode maksudnya dia mengalami pengoksidaan. Ingat semula, NOx. Dia akan mengalami oxidation. Jadi oxidation ni kena buang elektron. So OH negatif, yang terpilih ni OH negatif, mesti start dengan OH minus. Okay? OH minus ni akan menghasilkan gas oksigen, air dan juga 4 elektron seperti dalam skep tadi. Ini persamaan yang berlaku. Daripada persamaan ni awak boleh nampak yang OH ni buang elektron. So proses yang berlaku ialah proses pengoksidaan. Apa pemerhatian yang kita boleh buat? Okay, daripada persamaan setengah,
Awak nampak tak elektron dibuang? Tak nampak. Okay, dalam gambar ni kita takkan boleh nampak elektron tu dibuang sebab elektron tu sangat kecil. Kita boleh nampak tak air yang terhasil? Tak boleh nampak juga sebab air tu terhasil dekat dalam elektrolit ni. Kita tak boleh nak bezakan yang mana asid hidroklorik, yang mana air. Jadi satu lagi hasil dia ialah gas oksigen. Boleh nampak tak gas oksigen? Gas memang kecil, tak boleh nampak. Tetapi penghasilan gas akan menyebabkan apa? Pembentukan gelembung-gelembung udara. Right, so hasil yang terbentuk ialah gas oksigen. Kita ambil hasil yang boleh diperhatikan. Gas oksigen. Okey, pemerhatian yang kita boleh buat. Gas oksigen. Maksudnya kita boleh nampak apa? Kita boleh nampak gelembung udara tidak berwarna terbentuk. Nampak gelembung-gelembung udara tu maksudnya ada gas lah. Gas apa yang terhasil? Ada warna ke tak ada warna? Tak ada warna. Jadi berdasarkan setengah persamaan, betul lah pemerhatian kita yang mana gas yang terhasil adalah gas oksigen. Kalau soalan tanya lagi, boleh ke tak kita test, kita uji gas yang terhasil tu? Boleh? Boleh tak? Kita uji gas. Ujian gas. Sebab gas yang terhasil, yang tak berwarna, contohnya kita ada karbon dioksida pun tak berwarna, hidrogen pun tak berwarna kan. Jadi macam mana kita nak bezakan antara oksigen dengan gas-gas lain? Kita uji dia. Gunakan apa? Kita gunakan kayu uji berbara. Dekat dalam ni akan terkumpul gas oksigen. So kita ambil kayu uji berbara, kita letakkan dekat mulut tabung uji. Kayu uji tu akan menyala. Tadi dia ada bara je, tapi sekarang dia akan menyala. Okay, selesai kita analisis apa yang berlaku di anode. Kita buat pula analisis tentang katod lah, apa yang terjadi di katod. Okay, so kita sambung yang setengah persamaan. Apa yang berlaku di katod? H plus dia akan discharge kan. So H plus ni akan terima elektron. Sini buang elektron, sini mesti terima elektron. H plus akan terima elektron untuk membentuk gas hidrogen, molekul hidrogen. Sini ada 2 H, sini kena letak 2 juga. Sini 2 charge positif, sini charge dia kosong. Jadi sini pun kesamakan kosong. 2 positif kena tambah dengan 2 negatif. Barulah jadi sifar. So ini persamaan apa yang berlaku di katod. Okay, yang ni dia terima elektron. So proses ni adalah proses penurunan. Hasil yang terbentuk. Referlah pada setengah persamaan. Hasil yang terbentuk ialah gas hidrogen. Ada pemerhatian tak yang boleh kita buat? Gas hidrogen. Itu je hasil dia kan. So itulah pemerhatian kita. Mesti ada gelembung-gelembung udara juga yang terbentuk. Ada warna ke tak ada? Tadi cikgu dah bagi tahu gelembung gas hidrogen juga adalah tak berwarna. So gelembung udara tidak berwarna terbentuk. Jadi macam mana kita nak bezakan? Kalau oksigen tadi kita test guna kayu uji berbara dan gas oksigen tu akan menyebabkan kayu uji tu menyala. Dan kita nak uji gas hidrogen pula, ujian gas, kita uji gunakan kayu uji menyala. Okay. Bila kita letakkan kayu uji menyala di mulut tabung didih yang mengandungi gas hidrogen, bunyi pop terhasil. Selesai analisis kita untuk sel elektrolisis bagi asid hidroklorik yang menggunakan elektrod karbon.
Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu dalam WhatsApp ataupun mana-mana medium lah yang sesuai. Itu saja kelas untuk hari ini. Dengan selesainya kelas ni, awak bolehlah lengkapkan muka surat 25 dalam modul. Jumpa lagi. Terima kasih.